Assalamualaikum. 17 Oktober 2024. Saya bukan hari-hari tak nak buat berita, teman-teman. Saya takut nanti orang ingat saya ni taksub sangat. Yang pejuang-pejuang masih boleh menang dalam perang ini. Kalau anda dapat lihat sejarah, mereka menang, teman-teman. Jadi, saya tak nak nanti orang ingat saya ni terlalu taksub. Hanya bercerita tentang kemenangan sahaja. Dan saya dapat rasakan Biden merayu setan Yahoo jangan menyerang tempat minyak Iran dan nuklear facility Iran kerana pilihan raya US makin dekat. Dah saya katakan, kerana takut minyak harga naik, semua barang naik. Dan setan Yahoo berkata akan memulakan serangan terhadap Iran sebelum pilihan raya US. Kita tunggu dan lihat apa gerakan setan Yahoo. Dan sekarang, hari ini Biden berada di Jerman. Bertemu dengan Olaf Scholz, Presiden France, Macron, ada lagi dua orang. Mereka bertemu untuk meeting kali terakhirlah sebelum Biden retire. Jadi, kenapa Zelensky tak ada di situ? Kemungkinan Zelensky akan berada di situ kerana saya dengar Biden akan berada di sana sampai hujung minggu ni. Jadi, kemungkinan Zelensky akan bergegas ke sana ataupun tidak. Kerana Biden dah kata lepas ni tidak akan dapat beri bantuan kepada Zelensky seperti dulu, dan menyerahkan tugas perang Ukraine ini kepada negara EU. Jadi lepas ni, pasal kita tak tahu apa yang Donald Trump akan lakukan lepas ini. Jadi menyerahkan tugas ini kepada negara EU, dan negara EU akan sambung balik kerja Biden. Dan sebab tu saya katakan Zelensky akan perang gerila saja. Itu saja yang dia akan mampu. Tak mampu macam sekarang. Kerana lepas ni kasih sayang Biden akan pergi ke setan Yahoo. Senjata-senjata Amerika akan ke setan Yahoo. Dan teman-teman, saya nak cerita dengan anda sedikit. Ini bukan saya buat cerita. Cerita ini adalah daripada penganalisis perang Ukraine. Okey, mereka berkata, Menteri Ukraine pernah menasihati setan Yahoo, menasihati setan Yahoo tentang teknologi kamikaze drone Iran, Rusia. Mereka dah pernah menasihati setan Yahoo. Tapi setan Yahoo tak mendengar nasihat Menteri Ukraine. Dan sekarang apa jadi? Yang 2-3 hari lepas, dekat 60 orang cedera tengah makan, sampai setan Yahoo cakap apa, nak suruh Badan Dunia condemn yang askari sedang makan kena bom dengan 10 kilo je dia punya bom. Maksud saya, dia punya kandungan letupan tu hanya 10 kilo je. Sampai macam tu impact kematian yang mereka rasa dan kecederaan askar IDF. Betul-betul perfect serangan tu. Dengan Hizbullah dapat tahu, dapat information di mana mereka sedang makan-makan. Semua perfect kena. Sebab tu cerita ni tak habis-habis diceritakan. Seperti serangan mula-mula Iran. Okey, serangan mula-mula Iran dengan 300 misail dan drone, dan dibantu oleh negara-negara Arab. Jadi dapat kena kuranglah impact dia. Dan serangan kedua Iran 180, semua power misail tepat-tepat kena. Dan kali ini Hizbullah hanya menggunakan drone yang murah,
yang berharga $700 US dan membawa 10 kilo letupan. Dan Netanyahu menyerang Lubnan dengan 3,000, 2,000 dia punya kilogram bom. Jauh beza teman-teman, tapi impact dia tepat. Sebab tu penganalisis ni berkata Netanyahu, Israel kena belajar lagi tentang teknik perang ala dunia, ala baru. Sebab tu kalau ada anak-anak teman-teman, jangan lupa beli drone murah, bagi dia orang praktis teman-teman. Drone ni penting yang satu hari nanti kalau apa-apa jadi, bolehlah kita gunakan kalau tengah terdesak ke apa ke. Jangan lupa teman-teman. Dan beberapa hari ini diceritakan tentang ada 100,000 askar Korea Utara yang berada di Rusia membantu Rusia berperang. Kalau anda ikut saya sekian lama teman-teman, anda akan tahu kontraktor North Korea. Okey, setiap bangunan yang diletupkan, dia dah rosak, jahanam, Rusia akan panggil kontraktor North Korea untuk membangun kawasan itu. Tak lebih daripada itu. Rusia tahu impact dia kalau dia menggunakan askar North Korea. Dia tahu impact dia. Sebab tu dia tak pernah menggunakan askar luar negara. Dan yang berkata askar North Korea membantu, tidak. Semua penipu je. Walau China dengan North Korea offer pun, Rusia akan tolak. Kerana Rusia cukup. Askar mereka cukup. Kalau ikut saya daripada mula perang sampai sekarang, satu askar Rusia KIA, Kill in Action, Ukraine 10. Dan setiap bulan ribu askar Rusia baru nak jadi askar. Offer diri mereka. Kerana mereka tahu. Mereka tahu mereka menjadi askar Rusia, mereka terjamin. Kenapa? Rusia lebih pentingkan mesin di depan dan askar di belakang. Dia tidak membabi buta menghantar askar untuk bunuh diri, tidak. Jadi yang berkata askar North Korea berada di Rusia ini semua penipu teman-teman. Tak kira lah apa dunia nak pandang hubungan North Korea dan Rusia, kita jangan layan. Dan China jangan layan. Sekarang agresif. BRICS pun sekarang tengah begitu agresif. Kalau kita lihat dan nak makin dekat ni makin agresif BRICS. Dan juga Rusia meletupkan kapal-kapal menghantar senjata ke Ukraine di Odessa. Odessa adalah pelabuhan penting untuk Ukraine, tapi Rusia tidak berminat dengan pelabuhan Odessa ini. Rusia hanya perlukan kawasan yang berada di belakang Dnieper River, bukan di sebelah Kiev. Dnieper River ni telah membelah Ukraine, dan sebelah kiri adalah Kiev, sebelah kanan adalah negara-negara yang Rusia nakkan lah. Dan Odessa ni adalah di bawah Kiev. Dia di sebelah sini. Jadi Rusia tak nak. Sebab tu sekarang setiap kapal yang membawa senjata ke Ukraine, Rusia akan bedal. Nampak macam mana Rusia mengawal di Black Sea. Ketua Hizbullah Naim Qasim berkata, apa yang kami lakukan sekarang adalah kehendak ketua kami almarhum Hassan Nasrullah, dan kami berjaya dengan serangan drone kami, berjaya membunuh askar IDF dan juga memeningkan IDF kerana tidak berjaya menangkis serangan kami terhadap Haifa dan melangkaui Haifa juga. Kami juga berjaya untuk tidak membenarkan Israel mara ke Lubnan, dan berjuta rakyat Israel duduk dalam ketakutan hari-hari. Hari-hari mereka duduk dalam ketakutan. Sekejap-sekejap bunyi alam. Sekejap-sekejap bunyi alam. Bayangkan hidup anda macam mana. Jadi hari-hari mereka cerita nak serang Iran, nak serang Iran, nak serang Iran. Tapi kadang-kadang kalau fikir-fikir balik pun, menteri-menteri Iran pun degil. Degil. Hari tu ada satu menteri Iran, saya lupa nama dia. Dia cakap apa? Oh, aku nak pergi Lubnan, dia cakap. Aku tak kira kalau aku mati kat Lubnan pun tak kisah. Nampak dia? Degil.
Padahal dia tahu dia ni berpangkat menteri. Kena berhati-hati, tapi mereka berdegil. Mereka sanggup nak pergi Lubnan, menteri Iran ni. Jadi sampai hari ni pun tak perang-perang lagi Israel, tak serang-serang Iran ni. Lepas tu serangan dia di Lubnan pula, di Lubnan pula semakin berkurangan. Jadi dia hanya menyerang di kawasan Lubnan Hizbullah. Apa yang dia nak? Dia nak tunggu Donald Trump, tapi dia janji sebelum pilihan raya dia akan menyerang Iran. Kita akan lihat, tunggu lepas ni. Allah alam, Allah saja yang tahu apa yang Iran akan lakukan kepada Israel. Assalamualaikum. Ura everybody. Assalamualaikum, 15 Oktober 2024. Seperti biasa, 3 balistik misal telah dilancarkan ke tengah Israel oleh Hizbullah. Dan anda tidak akan dapat berita di mana serangan ini dilakukan dan bagaimana, ada kemusnahan ke tidak ke. Anda tidak akan dapat. Dan sejak kematian Halebi semalam, berbagai cerita lah. Ada yang kata dah mati, ada yang kata belum mati Halebi ni. Tapi sampai sekarang pun Halebi tak buat statement, maknanya bye-bye lah Halebi. Dan Netanyahu meminta badan dunia condemn kerana Hizbullah menyerang askar mereka yang sedang makan. Dia condemn. Macam mana teman-teman? Habis orang-orang yang dekat Gaza tu, dekat kemah, dekat apa, kau orang condemn, kau buat bodoh. Sekarang kau nak badan dunia condemn yang askar mereka yang sedang duduk makan dibom oleh drone Hizbullah. Ini bukan balistik misal lah. Ini baru drone teman-teman. Jadi impact dia ada nampak. Dekat 70 orang mati askar IDF. Dan Netanyahu meminta askar-askar bantuan yang berada di Lubnan supaya keluar daripada Lubnan. Kerana apa? Mereka katakan yang Hizbullah ni menjadikan mereka sebagai macam tempat mereka persembunyian. Sebab tu Netanyahu meminta askar-askar ini, askar-askar badan dunia keluar daripada Lubnan.